Okey geng, pandemik telah mengubah gaya hidup kita, lifestyle kita, termasuklah cara kita travel. Ini merupakan plan pertama kita orang keluar dari Kuala Lumpur pada tahun 2021. Untuk pengetahuan korang, tempat-tempat yang kami singgah ni semua yang sempat kami pergi dalam masa 3 hari. Dan aku rasa korang boleh ambil sedikit info daripada episod kita orang kali ni. Jom kita sama-sama explore beberapa tempat menarik di negeri Perak Darul Rizwan. Okey geng, Assalamualaikum. Aku sekarang berada dekat AR Auto House. Belakang kereta aku Lakar hari ni. Das. Geng, apa khabar? Korang nak buat macam first outing lah. Aku rasa aku pilih Perak. Kau tahu sebab apa aku pilih Perak? First, sebab kampung aku. Daripada map ni yang aku tahu, kita daripada Ampang, kita gerak Perak, kita boleh keluar exit Gopeng. Kita boleh pergi Batu Gajah tau. Lepas tu kita pergi Ipoh. Lepas tu Kuala Kangsar dan Taiping. Lepas tu cukup kot. Sebab kita 3 hari 2 malam ya. Kita explore apa tempat-tempat menarik kat sana. Besok pagi kita gerak ni tengah check-check kereta lah. InsyaAllah doakan perjalanan ini selamat. Ciao. Okay geng, trip kali ni kita orang nak invite kawan streamer kita orang ni, nama dia Fasha, untuk join trip kita orang kali ni. Okay, sebelum trip kali ni kita orang semua decide masing-masing untuk ambil COVID test. Selamat pagi. Lama tak travel sebenarnya. Okay, aku dah ready nak pick up kawan aku. Alright, go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, udah nak pick up member aku. Ni ada Fasha. Boleh panggil Fasha, boleh panggil Anil, boleh panggil Cik. Member dah siap tu. Jom mak ni, cerita level cerita. Okay geng, kita dah kat rumah Syaz. Okay, kita orang nak gerak ke Perak. Kita hari ni bertiga lah. Fasha, dia orang kata baru berkecimpung lah. Baru berjenjang dalam bidang apa? Streaming. Streamer. Korang boleh support dia punya page gaming je. Okay, hari ni sebab kita first time nak keluar KL setelah kita lockdown 2 tahun 2 tahun. Kita ada keluar lah, tapi sebelum ni banyak keluar urusan kerja lah. Kita pilih Perak. Kita nak explore tempat-tempat yang kita rasa macam boleh kata menarik lah. Kita gerak ke R&R, kita breakfast. Bro, dah makan belum? Belum, kita sarapan dulu. Bismillah, ciao. So geng, sebelum kita sampai ke Perak, kita orang nak mulakan persinggahan pertama kita orang di R&R Rawang. Kita orang nak breakfast dulu dan kita nak support bisnes-bisnes peniaga-peniaga di R&R ni yang mungkin terjejas teruk akibat pandemik. Aku rasa last aku pergi R&R dah 50 tahun dah kot. Dah lain lah. Ayam 2, dia satu apa? Telur. Lemak ayam 2 kan? Lemak ayam 2, lemak telur. Nescafe tarik, teh tarik. Ngam. Mantap. Makan sini okey bang. Alhamdulillah. Bagi dapat rentas negeri ni okey lah. Kalau tidak struggle 2 tahun. 2 tahun 2 tahun. Okay, terima kasih banyak. Hati-hati, driver. Moga murah rezeki. Sama-sama kita. Okay, kita mau pergi makan. Alhamdulillah, kenyang. So kita ke mana? Kapal Korek dulu lah aku ingat. Ke rumah dia Sebab daripada Kapal Korek tu, nanti nak keluar pun kita pergi ke Kedai Kasar. Okay, maknanya first stop kita adalah Kapal Korek. Kapal Korek ni rare ni kat Perak. Kapal Korek ni rare ni kat Perak. Dah rare sebab bukan daripada tahun 1938. So sekarang ni untuk sampai ke Kapal Korek mengambil masa dalam 1 jam 45 minit kalau Waze cakap lah. Batu Gajah. Keluar exit mana? Gopeng. Exit Gopeng. KL kalau highway Utara Selatan kau exit Gopeng kalau ikut Waze lah. Okay, kita jumpa di Batu Gajah. Okay geng, kita teruskan perjalanan kita terus ke Kapal Korek. Tapi sebelum tu, Louis nak tukar driver dekat R&R Tapah ni. Aku nak duduk belakang pula. Dia bagi kita punya member pula drive. Sebagai videographer, kita orang lebih suka trip kita orang ni lebih santai dan tak rushing. Sambil-sambil dalam perjalanan tu, sebelum kita pergi ke Kapal Korek, kita orang Google, kita orang decide untuk lebih baik kita orang pergi ke Kelly's Castle dulu. Okey, senang je nak pergi Kelly's Castle ni. Keluar je exit Gopeng ni, lepas tol, ambil simpang kanan, menghala ke Ipoh. Dan dalam lebih kurang 6 hingga 7 km, korang masuk kiri menuju ke Batu Gajah. Nanti korang akan jumpa Kelly's Castle ni kat sebelah kiri korang. CJ, dia ada counter dia geng. Ada CJ vaksin ya? CJ vaksin? Dapat tanya dapat. Okay, kita dah sampai. Mana bro? Kita first stop kita, tadi kita cari Kapal Korek. Perjalanan kita jumpa Kelly's Castle lah. Spot yang menarik lah kalau orang datang ke Perak. Okay, kita dah sampai lah kat Kedai Kasar. Aku orang Perak pun first time aku sampai ni. So korang kena datang. Okay geng, kita cerita sikit sejarah tentang Kelly's Castle ni. Okay, Kelly's Castle ni dibina pada tahun 1910 oleh peladang getah British bernama William Kelly Smith. Bangunan 3 tingkat ini dibina mengikut reka bentuk istana Mongol di Agra, India. Buruh binaan Kelly's Castle dibawa khas dari Madras, India.
Ketika di Tanah Melayu, Smith bersama pemilik hartanah memenangi konsesi untuk meneroka hutan di Batu Gajah ni. Menerusi keuntungan besar yang dibuat daripada perniagaan, dia membuka ladang getah dan lombong biji timah dikenali syarikat perlombongan timah Kinta. Smith kembali ke England untuk berkahwin dengan gadis Scotland bernama Agnes. Dia membawa isterinya kembali ke Tanah Melayu pada tahun 1903. Tahun berikutnya, pasangan ini dikurniakan anak perempuan iaitu Helen. Agnes melahirkan seorang anak lelaki bernama Anthony pada tahun 1915. Okey geng, bangunan ni mempunyai 14 bilik termasuk bilik bawah tanah yang dilengkapi terowong rahsia berserta kemudahan lift yang pertama dibina di Tanah Melayu. Okey geng, kau tengok ruang ni. Ni sebenarnya lift lah. Lift apa yang aku baca kat sini, okay, aku tunjuk korang. Dia cakap ni adalah ruang lift yang dahulunya bakal menjadi lift yang pertama dekat Malaya. Okey, malangnya rancangan ini tidak diteruskan setelah William ni meninggal dunia di Portugal pada Disember 1926 lah. Okey, dia merancang untuk ke England untuk mendapatkan lift ni lah. Tapi sebabkan dia pada Portugal dia meninggal, rancangan tu tak berjaya lah. So ni merupakan, kalau dia jadi, dia merupakan lift pertama lah dekat Malaya. Aku tengok ke bawah. Tengok dia punya ruang lift tu agak tinggi juga sampai ke ruang bawah dungeon. Okay, korang boleh datang sini visit lah. Kelly's Castle tidak sempat disiapkan apabila Smith meninggal dunia di pelabuhan Lisbon, Portugal pada 11 Disember 1926. Agnes pulang ke England apabila Anthony, anak lelaki dia, terkorban dalam Perang Dunia Kedua. Manakala Helen pula telah meninggalkan Malaya dengan bapanya pada tahun 1926 dan tidak pernah kembali ke Malaya selepas itu. Istana Kelly's sempat disiapkan kira-kira 70% saja. Apa yang pasti daripada bacaan kami dekat sini, semua anggota keluarga Smith tidak mati di dalam bangunan ini. Kerana keunikan struktur bangunan Kelly's Castle yang kekal hingga kini, Kelly's Castle menjadi tarikan pengunjung tempatan atau pelancong luar negara ke Batu Gajah, Perak ni. Walaupun Kelly's Castle ni dikaitkan dengan kisah-kisah misteri dan seram, kami lebih fokus pada struktur bangunan ni yang sangat menarik. Okay geng, kita orang dah jalan-jalan ni dekat dalam Kelly's Castle. So far aku boleh bagi tahu worth it lah. Okay lah, kalau korang yang first time memang paling worth it lah sebab banyak cerita-cerita menarik ni. Dekat signage tu kan dia ada tulis cerita-cerita pasal castle ni. Kenapa William tu buat castle ni. Aku suggestkan korang boleh datang. Kalau datang ke area Batu Gajah ni boleh datang. Sekarang kita orang nak ke next stop lah, Kapal Korek. Jom. Okay geng, kita ke Kapal Korek. Di sana. Okay geng, kita teruskan perjalanan kita dari Kelly's Castle ni ke Kapal Korek Tanjung Tualang. Tak jauh, lebih kurang 15 minit je dah sampai dari Kelly's Castle ni, atau lebih kurang 15 km. Okay geng, kita dah sampai ke Kapal Korek Tanjung Tualang. Okay geng, Tanjung Tualang adalah sebuah bandar yang terletak di dalam pentadbiran daerah Kinta, Batu Gajah, Perak. Tanjung Tualang amat dikenali pada masa dahulu kerana mempunyai beberapa buah lombong biji timah yang beroperasi dengan skala besar. Macam korang tengok ni lah, sangat cun dan korang boleh datang untuk foto-foto sosial media korang. Kita orang pun first time datang sini. Tanjung Tualang, Kapal Korek lah basically kan. Kita nak masuk. Kita
tengok. Okey lah. Kita try explore lah. Kita try explore. Kalau korang Google Tanjung Tualang, memang kalau buka kat image memang keluar kapal korek ni. Jadi aku tengok macam menarik. Jom kita pergi explore apa yang ada kat dalam. Orang boleh pakai debit. Wallet boleh aja asli debit juga lah. Debit wallet aku lah. Daripada QR 39 lah, 39. Geng, okay, tadi kita dah beli tiket. Mana tiket? Okay, kalau korang atas ni, dia ada harga masuk dia RM5 kan. Tapi kalau kau nak ada tour guide lah, orang yang bawa dalam kapal tu nanti dia bagi. Dia bukan kalau ada, kena ada. Kena ada lah, sorry, kena ada. Maksudnya kalau nak masuk dalam tu kena ada guide. Kena ada guide. Jadi orang guide tu datang, dia ada masa je. Kita dapat 3.5 dalam 20 minit lagi. Dalam 20 minit kita boleh minum-minum dulu. Dia kata ada kafe dalam ni kapal apa korek ni. Lagi dia bagi safety helmet. Nanti kita tengok lah, kita explore lah kan. Aku pun tak tahu benda. Mana yang bawa anak-anak kecil tolong tengok, tolong pegang sebab jalan dalam tu tak berapa rata. Ada tour guide ni akan kita apa yang ada kat dalam tu. Kan? Okay, ni tempat masuk. Tu dia cerita. Selamat datang ke kapal korek 35 dan nama kapal ni kapal korek 35 sebab kapal ni adalah kapal kelima yang sampai dekat Batu Gajah. Barang-barang dia semua dibawa part by part from England. Dia beroperasi selama 44 tahun. Jadi kapal ni 75 meter panjang, 35 meter lebar dan ada dalam 5 tingkat dan berat 4,500 tan. Bin ni yang akan isi semua biji timah dalam bentuk pasir dan akan keluar melalui tube ni. Jadi akan masuk dalam bin ni, satu bin boleh muatkan 1 tan biji timah dan sehari boleh dapat 30 tan. $1 million bos, $1 million punya kerja ni. Geng-geng ni asyuk lah, asyuk. $35 million. Dah ingat kapal korek ni stay kat sini dan tandangan ni rupa-rupanya bergerak. Aku pun baru tahu juga. Kalau tak kau tak masuk ni mana kau tahu. Baik datang. Ada orang tolong cerita kan. Aku tak boleh nak rekod semua, sekarang datang sini. Okey, so kita layan lagi. Dan kekurangan dia nak sikit-sikit kan. Tu lah dapat. Terima kasih kepada Baik, apa siapa nama tadi? Aisyah. Aisyah, terima kasih kepada Aisyah. Kita penerangan yang sangat tapi kalau nak tahu full datang. Alright gang, aku rasa ikut sampai kat sini kat kapal korek. Lepas ni kita makan lah. Lapar tu. Kita makan dulu. Lepas makan baru kita pergi Ipoh. Tengok lah, dah 50 tahun lah aku tak pergi Ipoh. Tak tahu ada apa. 50 tahun Okay, kita ke Ipoh gang, jom. Okey geng, kita teruskan perjalanan dari kapal korek Tanjung Tualang ni terus ke Ipoh. So far kapal korek ni dah bagi banyak info yang kita orang tak pernah tahu pun sebelum ini. Untuk korang yang jenis suka info-info sejarah ni, ini tempat yang paling sesuai untuk korang. Tapi sebelum kita orang ke Ipoh, kita orang nak cari nasi kukus gulai kawah Batu Gajah. Lapar geng. Ni Kak Yung ni. Ni bukan dia ni Yak Lium. Cinta mata tu. Lapar sangat kita ni. Kita belah sini ni. Dekat. Restoran tu. Gulai kawah tu. Tutup kan? Aman. Aduh, tutup lah man. Ipoh je lah. Geng dah tutup lah geng. Terus lah, kita terus ke Ipoh. Si kedai tu dah tutup, kita terus straight away ke Ipoh lah. Okey, disebabkan restoran ni tutup, kita orang straight je ke Ipoh untuk cari makan. Kita orang plan nak bermalam di Ipoh. Sebelum kita check in hotel, kita makan dulu dekat area sini. Ada store dia lah. Atas ada apa? Atas ni juga tapi tak buka lagi. Ni scan menu sekali ya. Geng, kita dah sampai Ipoh. Kita makan. Dia suruh scan ni kan. Lepas tu ada menu terus. Menu. Aku rasa order daripada sini kot. Okay, kita makan dulu Okay geng, dah boleh makan. Sedap lah. Ini sebelah jalan. Tapi tempat dia buat baik lah. Memang boleh nampak environment Ipoh lah basically. Makanan okay, ngam. Lepas makan ni kita nak pergi hotel. Tu lepas kita check in, santai sekejap, kita tukar baju ke apa, kita keluar balik lah cari apa benda yang ada malam kat bandar Ipoh ni. Okay, ciao. Okay geng, malam dekat Ipoh kita orang nak layan kopi dulu dekat sini. Ipoh memang terkenal dengan white coffee. Rugilah kalau korang datang Ipoh tapi tak cari white coffee. Mana satu white coffee? Add-on white coffee. C ni dia masuk dia lagi banyak susu cair. Cream lah. So dia lagi creamy sikit. Okay, kita try order dulu baru kita tahu. Okay bos. Ini 200 sekali lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Nice. Nice. Mantap bos. Okay, tadi Ho tu dia cerita pasal resepi dia yang kaji punya ratio kopi. Cara roasting dia special sikit lah. Roasting kopi ada resepi dia. Jadi itu yang membezakan dengan white coffee yang lain lah. Lepas tu cara penyediaannya of course lah, ratio dia berbeza dengan resepi white coffee yang lain. So aku rasa yang ni sedap lah. So nice lah. So kau boleh try datang sini kat Ipoh. Kalau nak santai-santai, kedai dia pun nice. Nah, ni sebenarnya dua tingkat. Kita orang dekat tingkat satu. Kat satu dia ada tempat lepak apa semua. Nanti bawah ada juga kedai. Nak cari dia pun senang. Okey gang, jujur aku cakap korang kena datang kopi dekat sini. Memang terbaik. Okey, lepas ngopi, aktiviti terakhir kita untuk hari pertama trip kita kali ini, kita jalan-jalan dulu dekat gerbang malam night market ni. Dia konsep uptown gang. Macam biasa, ada baju-baju, kasut-kasut, aksesori dan macam-macam lagi. So dah untuk hari ni. Hari pertama kita relaxkan dulu. Kau settle kot. Okey lah kot, dah makan, dah kopi. Mungkin kita akan sambung besok lah. Kita ke Kuala Kangsar. Kuala Kangsar, Taiping. Kuala Sepetang, kita tampul Kuala Sepetang. Kuala Sepetang. So kita ke sana, kita jumpa besok. Assalamualaikum. Oi, selamat pagi. Pusing. Kau yang cakap. Okay gang, kita orang tengah packing kejap. Kita orang nak breakfast. Kita jumpa dekat Vegas. Ciao. Check out. Check out. Selamat pagi. Welcome to Restaurant Vegas. Duduk Dulu Tapi hari ini ada 2-3 slot cuti pagi. Ada mak cuti coba lopak aku dia mai apa. Duduk. Ya, kali lah. Bos, banyak cantik bos. Masuk bos. Mesti mau try sini yang white. Dia kata kena try white coffee dia. Ini sebenarnya. So white coffee ice 2, teh ice 1. Makan apa yang sedap? Boleh try kuih tiaw sup. Lepas tu sana ada Sarawak laksa. Apa menu ada? Titik. Cicong fan. Satu. Makan ah. Dalam ada apa? Ni todong udang biskit. Ni Ipoh Hofan. Tak tidur tu semalam. Lambat gila tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kat Vegas white coffee pula. Kan? Yes. Apa ni nanti? Ni dalam mi ini black garlic kan, you tahu itu garlic biasa warna kuning kan. Lepas tu kami masuk mesin fermented 12 hari dia akan jadi hitam. Terus hitam. 12 hari? 12 Ya. hari. Wow. Ya. Gang. So that means ni garlic lah ni. Ni memang garlic tapi dia warna hitam punya. Cuba dulu. Dari mana you? Dari KL. Hari ni cuti ya? Kita bercuti lah. 2 tahun duduk di rumah lockdown kan. Ya betul. Jarang-jarang cari makan. Sedap lah. Try ni white coffee. White coffee memang sedap. Memang sedap, Sudah try. Okay kan, kita dah habis makan apa ni kira kan? Ipoh Mural. Tapi sebenarnya kita orang dah nak gerak daripada Ipoh lah. Kita nak ke kita nak mana? keluar. Kuala Kangsar. Tapi sebelum gerak kita saja macam nak singgah satu tempat lagi lah, Mural. Tu and then kita terus gerak. Okay kan, teruskan perjalanan. Ciao. Tu. Okay, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. nama Haji Jaya. Okey. Thank you. Okay gang, selepas breakfast kita teruskan perjalanan kita explore negeri Perak ni ke Kuala Kangsar pula. Okay, tapi sebelum ke Kuala Kangsar, kita orang singgah ke Ipoh Mural Art Lane. Saja-saja pusing-pusing guna kereta je. Gang, cantik-cantik art dorang ni. Memang cantik untuk siapa-siapa yang suka bergambar. Okay, jom kita teruskan perjalanan kita ke Kuala Kangsar. Kalau ada sesi minyak, kita pergi sesi minyak tu lah. Okay, jumpa di Kuala Kangsar. Ciao. Perjalanan mengambil masa dalam 45 minit sejauh lebih kurang 40 km. Kuala Kangsar merupakan sebuah bandar diraja dan salah satu bandar bersejarah bagi negeri Perak ni. Sebenarnya banyak tempat-tempat menarik yang korang boleh singgah dekat sini. Kita orang jenis yang suka tengok struktur-struktur yang menarik. Jadi kita orang singgah ke Museum Diraja Perak ni. Mengikut sejarah, istana ini dibina tanpa menggunakan sebarang paku tetapi menggunakan kayu dan pisang sesikat. Okay kan, museum tu ada maintenance, kita orang tak buka. Kan tadi kita boleh masuk, kita orang tak boleh nak masuk ke dalam sebab tutup ni. Jadi kita proceed ke Masjid Ubudiah. Kalau korang jenis suka tengok arkitektur yang unik, korang boleh singgah ke Masjid Ubudiah ni. Ini antara masjid yang cantik di Malaysia. Masjid ini dibina pada tahun 1910 semasa pemerintahan Sultan Idris Mushidul Azam Shah I. Masjid ini berbentuk segi lapan dan mempunyai 4 buah menara yang tinggi. Okay geng, kita orang dah settle masuk tadi Masjid Ubudiah. Konsep dia semua korang dah tengok tadi kan. And then as a plan, Syaz pun dia tengah busy sikit buat kerja. Dia ada benda nak settle kan. Aku akan road terus kita pergi ke Taiping. Taiping apa plan? Apa ada? Taiping kalau aku ni aku tengok Ansari famous cendol. Dia orang tengah-tengah hari sedap pula kata
warna cendol kan. Berminyak-minyak ya. Why not kan, kita lain cendol. Kita jumpa cendol kan. Okey geng, kita teruskan perjalanan kita ke Taiping. Cuaca tiba-tiba hujan sepanjang perjalanan ke Taiping ni. Okey, dari Kuala Kangsar ke Taiping kita orang ambil masa dalam 50 minit atau lebih kurang 40 km. Disebabkan hujan, kami cuma singgah dekat Ansari famous cendol ni. Orang kata singgah pasal tekak je. Cukup rasa. Jangan cakap main sangat tak, tapi dia sedap-sedap. Okay, aku suggestkan kalau kau singgah Taiping, kau pergi sini lah. Ansari famous cendol. Sejak 1940 bai. Kita orang singgah Taiping ni sebenarnya kalau ingat nak jalan-jalan, tapi sebab hujan, kita terus ke next stop Kuala Sepetang. Jom, let's go. Kita ke Kuala Sepetang, Happy Eight Retreat. Let's go. Okay gang, itu saja untuk episod kita orang kali ini. Kita akan sambung trip kita orang ini ke Kuala Sepetang. Perjalanan cuma mengambil masa 25 minit saja atau lebih kurang 16 km. Kita orang plan untuk naik boat dekat Kuala Sepetang nanti sebab kita orang nak cari dolphin. Jujur cakap, kita orang pun mula-mula tak tahu ada dolphin dekat Kuala Sepetang ni. Itu saja untuk episod kita kali ini. Kita akan sambung next episod untuk kita cari dolphin dekat Kuala Sepetang. Semoga video ni bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Ciao.